Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ni aku nak sembang dengan korang. Aku dah tukar rim dan upgrade Brembo. So ni lah rem yang aku dah tukar. Ini ialah rem Work Emotion CR Kai. Rem ni adalah rem yang memang aku target daripada dulu, dan juga bersama beberapa rem yang lain lah. Rem-rem Jepun yang zaman dulu, CR Kai, and then ada XT Work Emotion XT7, SSR Type C, yang sezaman dengan dia lah. Rem ni bukan ori Jepun, dia Taiwan. Aku pernah pakai rem ori Jepun dulu. Dulu aku pakai Wetsport SA70, tapi aku rasa tak perlu pakai sampai rem Jepun sebab aku punya penggunaan tak adalah hard cornering sangat, tak adalah berembat sangat. Kereta aku pun kereta NA saja, dia punya top pun tak adalah tinggi sampai aku risau untuk pakai rem yang bukan ori ni. Dan aku juga bukanlah jenis yang tiap-tiap minggu nak main toge hard corner dekat genting dan sebagainya. So setakat ni aku rasa kalau aku pakai rem Taiwan ni aku masih rasa okey lagi lah. Spek rem aku ni adalah saiz 18 inci, lebar dia 8.5 jj, dan juga dia punya offset adalah 42. Macam yang korang tahu, offset tu nombor dia lagi besar, lagi ke dalam. Rem ni aku sebenarnya tak sure dia Taiwan ke ataupun Thailand, sebab dekat dalam dia punya bahagian dalam rem tu ada tulis Thailand. Tapi aku pun tak tahu lah, mungkin sebab credibility rem Thailand sekarang ni meningkat. So ada possibility juga orang bubuh je Thailand kat situ walaupun dia datang daripada negara Taiwan lah. Rem ni aku beli dekat Sengheng Tire dekat Kapar. Aku deal dengan dia punya seller tu online je. Aku nak bagi shout out juga dekat Heng Seng Tire dekat Kapar. Dia punya kedai, dia punya servis, dia punya advice, dia punya rem availability dia mantap. Dia banyak rem available, tapi dia tak tunjuk dekat kedai. So korang boleh ambil nombor telefon one of the workers, ataupun aku rasa dia ni anak toke. Korang ambil nombor dia dekat bawah ni, korang boleh contact, bolehlah tanya dia rem-rem apa yang dia ada. Aku tak sure dia jual ke tak rem ori Jepun ataupun just Taiwan dan juga Thailand saja. Korang boleh try contact dia. Rem CR Kai ni sebenarnya even for yang untuk Taiwan ataupun yang Thailand ni dah very limited sekarang ni. Mungkin sebab orang budak-budak zaman sekarang dah tak suka hanya rem macam ni. Kalau tak silap aku, dia sebenarnya kalau original Jepun tak ada color hitam macam ni. Kalau original Jepun dia ada color grey, hyper grey or hyper black. Dia macam color grey yang cerah, yang macam berkilat. Satu lagi dia ada color bronze yang coklat tu. Aku tak rasa yang original ada jenis macam ni lah. Kebanyakan dekat dalam grup-grup Inspira ni ada juga aku jumpa yang tanya spek rem macam mana yang paling cun untuk kereta. So aku nak share dengan korang. Kalau aku pakai rem, aku suka rem tu dia saiz ngam-ngam dengan body. Dia tak terlampau terkeluar sebab aku tak minat saiz yang terlampau terkeluar. Tapi aku juga tak minat kalau dia punya rem tu terlampau masuk ke dalam body lah. So untuk pengetahuan korang, setup aku ialah rem spek ni adalah rem 18, lebar dia 8.5 jj, dia punya offset 42. Kenapa aku pilih spek tu? Dia spek paling cun sebenarnya adalah kalau offset dia 38. Macam yang korang tahu, kalau spek yang nombor dia, kalau offset nombor dia lebih besar, rem tu akan lebih terkedalam. Kalau nombor dia lebih kecil, rem tu akan lebih terkeluar. So aku suka dia ngam-ngam dengan body. Tapi untuk rem kereta Inspira atau Lancer ni, untuk tayar depan, kalau kita pakai rem yang lebar dia 8.5 dan offset dia 42, which is rem ni, dan juga tayar yang profile dia 40. Aku punya tayar ni 235 40 18. Dia sebenarnya memang ngam-ngam dengan body.
without any spacer. Memang ngam-ngam dengan body. Kalau offset tayar ni lebih kecil lagi, which means dia terkeluar lagi, aku suspect dia akan terus agak lah dengan aku punya fender ni. Dan juga untuk information korang, aku pakai absorber standard Lancer dengan Tian spring. So dia kalau untuk tayar depan ni dapat dalam ngam-ngam 2 jari lebih sikit lah. 2 jari, 3 jari tak lepas, tapi 2 jari setengah lah. Untuk belakang pula, kalau kita pakai the same spec 18 8.5 JJ dan juga offset 42, kalau tak pakai spacer, tayar ni akan masuk ke dalam sikit. So sebenarnya offset yang paling cantik untuk body Lancer atau Inspira adalah spek yang sama dengan rim Evo, which is dia punya offset 38. Jadi aku pun pakailah spacer. Kalau korang boleh nampak ada spacer kat situ. Aku pakai spacer 5mm. 5mm ke 6mm aku tak ingat. So dengan spacer 5 ataupun 6mm ni, daripada offset aku 42 tu, tolak dengan spacer ni maksudnya 42 tolak 5 atau 6 bersamaan dengan 37mm lah. So offset yang aku dapat sekarang ni adalah dalam 37. So dia memang ngam-ngam dengan body. Dia tak sajat. Fender aku dah roll, dah lama dah aku roll dulu. Dia memang ngam-ngam dengan body, which is apa yang aku target lah. Memang aku suka keadaan yang macam ni lah. Tayar yang aku pakai ni adalah tayar Advan Flavor. Aku dah 2 kali pakai tayar ni. Ini adalah kali yang kedua. Bagi tahu aku, kalau korang nak aku bagi review pasal tayar ni, aku akan buat satu review. Rim ni, kalau korang tengok betul-betul, dia punya offset dia besar 42, tapi kalau kau tengok dia punya design tu ada nampak macam concave sikit. Sebab tu aku minat rim ni. Tapi sebenarnya kalau original dia dengan offset 42, aku rasa dia tak macam ni sebenarnya. Dia sebenarnya tegak je untuk original rim dia daripada Jepun. Tapi disebabkan dia ni Taiwan ataupun Thailand, dia nak menarik minat orang, aku rasa design dia dibuat macam tu. Tapi kalau yang original punya, aku tak rasa design dia macam ni. Tapi it's okay, aku suka sebab bila kita settingkan rim tu ngam-ngam dengan body dan nampak dia punya spoke tu concave ataupun convex, aku tak sure masa tu, dia nampak cantik lah dari jauh. Okay, untuk Brembo pula, Brembo ni adalah daripada original Evo 10. Dia punya caliper pun daripada Evo 10, dia punya rotor pun daripada Evo 10. Nanti aku tulis, aku tak ingat size rotor original dia berapa. Dan dia punya depan caliper dia adalah 4-pot. Belakang punya rotor pun aku tak ingat size dia berapa. Aku akan tulis kat atas ni. Dan dia punya caliper ni single pot saja. Aku pasang aku punya Brembo ni dengan Brian Teo. Aku rasa most of Inspira dengan Lancer pun kenal Brian Teo ni. It's nice to do business with him sebab dia punya harga is reasonable dan dia punya hasil kerja pun okey, dan dia punya technical knowledge and technical advice untuk kita is nice lah. So shout out to Brian Teo. Korang ada beberapa option bila pakai Evo 10 punya Brembo ni. First is that korang tukar dengan knuckle dia sekali. Maksudnya knuckle Inspira atau Lancer tu korang bawa keluar, korang masukkan knuckle Evo 10 dan pakai Brembo Evo 10. Tapi kekurangan kalau buat macam tu, which aku dah pernah buat dulu, aku pakai knuckle Evo 10 dengan Brembo Evo 9. So aku tak perlu pakai bracket. Dia akan menyebabkan turning radius kereta kau terkecil. So contohnya kalau kau nak buat U-turn dekat mana-mana traffic light, ada certain tempat yang kau kena buat 2 pointer baru lepas buat U-turn tu. And then parking pun mungkin lebih susah untuk korang lah sebab korang punya turning radius tu kecil. Option kedua pula adalah apa yang aku buat sekarang ni. Aku maintain pakai knuckle Inspira, tapi aku pakai bracket. Bracket tu diperbuat daripada, aku tak ingat property dia, nanti aku tuliskan kat atas ni. Tu Brian Teo dia advice aku lah. Dia pakai bracket tu untuk dapat memasukkan caliper ni. Kalau tak, caliper ni tak boleh nak ngam dengan knuckle original Lancer atau Inspira. So pakai bracket, and then position dia pun cun-cun lah macam original Evo 10 punya position. Kekurangan pakai bracket, setakat ni aku tak ada detect apa-apa kekurangan. Cuma ada sedikit kerisauan in terms of property ataupun kekuatan bracket tu lah. Tapi setakat ni historical data tak pernah lagi menunjukkan apa-apa accident ataupun insiden yang berlaku daripada bracket tu lah. So ikut risk appetite korang, nak pakai bracket ke nak pakai knuckle. Obviously the right advice is that korang pakailah knuckle original Evo 10 tu lebih selamat lah. Kalau korang
pada aku tu lebih selamat. Cuma kekurangan dia macam yang tadi lah, radius jadi kecil. Dan juga dulu masa aku pakai tu, aku punya speedometer dia akan detect higher speed daripada speed yang sebenar. Ni mungkin disebabkan kedudukan speed sensor tu berubah. So orang kata meter ringan lah. Maksudnya kau bawa 100 tapi dekat speedometer tunjuk 120. Dengan setup aku pakai rim ni, which is lebar 8.5 dan juga dia punya offset 42 tu, kalau korang tengok dan juga bergantung kepada design rim korang tengok jarak antara caliper ni dengan aku punya rim ni sangatlah dekat. Kalau korang nampak kat sini, aku tak rasa even 1mm pun distance dia. Mungkin 0.5mm, 0.8mm je distance daripada caliper dengan spoke rim ni. Ada rasa risau, tapi setakat aku pakai ni tak pernah laga-laga. Dan bila kita dah install the knuckle dan juga rim ni, dia position dia adalah fix lah. Maksudnya ke mana rim tu pergi, caliper ni akan ikut lah, dia fix, dia takkan sentuh. Maksudnya kalau dah dapat gap 0.5 atau 0.8mm ni fix lah. Apa saja berlaku, dia takkan, apa-apa yang berlaku pun dia takkan langgar spoke rim korang. Belakang memang tak ada isu. Obviously belakang tak ada isu lah sebab caliper belakang lagi kecil. So jarak dia pun banyaklah jarak antara korang punya caliper dengan korang punya rim spoke. So aku sebenarnya kurang minat dengan rim color hitam legam macam ni. Dia mungkin garang lah, mungkin garang kepada certain orang, tapi pada aku kurang minat. Aku lebih minat color bronze. So untuk next project insyaAllah aku nak cat aku punya rim ni jadi color bronze. Dan caliper tu aku tak sure lagi aku nak refurbish jadi colour apa. Korang boleh leave komen kat bawah tu, boleh bagi suggestion ataupun boleh bagi suggestion colour apa yang paling sesuai untuk caliper Brembo aku ni. Dan aku ada satu lagi benda special nak tunjuk kat korang. Satu lagi upgrade yang telah aku buat dekat kereta aku lah. This one bro. So korang subscribe channel aku, korang ikut aku akan tunjuk pula the next. Aku akan buat satu lagi video untuk tunjuk apa lagi benda yang aku dah buat dekat kereta aku ni. Satu tadi tu Recaro, dan aku pun dah tukar aku punya body kit kereta. Dan juga aku dah spray dah cat kereta aku. Aku dah upgrade juga aku punya clutch. Aku sekarang, dulu aku pakai clutch custom, ada 6 kaki juga. Sekarang aku dah tukar kepada clutch master FX400. So aku akan buat review juga. Aku akan tunjuk sikit macam mana apa spek clutch tu. So korang stay tune, korang subscribe, make sure korang tak terlepas daripada aku punya video lah.